Okay, right. Okay, so kita boleh bermula insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada semua. Alright, so okay, kita punya kelas online yang ke-10 hari ni. Alhamdulillah, sedar tak sedar dah 10 kelas kita ber-online. Dah 10 hari dah kita kat sini kan. Okay, so untuk malam ni kita akan bincangkan tentang latihan yang kelima. Okay, so ada tak yang first time? Ya, saya rasa mostly semua yang dah pernah join kan? Okay, right. So kalau kata yang dah pernah join tu, okay, beres. Okay, so untuk yang pernah join tu beres, kita akan proceed je lah kita punya agenda kita kelas hari ni. Introduction kepada flowchart, kita kalau ada apa-apa nak tanya, just chat je, tulis dekat komen tu dekat chat tu. Okay, macam biasa nak berjalan. Okay, right. So ni dia punya content untuk hari ni. Okay, kita mulakan dulu kita punya kelas dengan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah khalah gambar di macam tu. Baikkanlah dia punya gambar color tu. Okay, so tak apa kita tengok screen share dekat sini. Baca dulu doa bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okay, so pembelajaran STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. So sebelum tu kenalkan diri dulu, nama saya Zulfakish, boleh panggil saya Zul, Master Trainer untuk Jazro Robotic Academy. Okay, so kalau ada apa-apa masalah boleh beritahu dekat saya. Okay, selamat datang kepada yang join kelas kita hari-hari. Okay, kita dah kelas yang ke-10, okay, malam yang ke-10, Alhamdulillah. Syukur kepada Ilahi dapat kita meneruskan kelas kita hari-hari. Just nak share dengan anda semua kan. So kita continue je. Okay, ada orang ke tak ada orang ke, siapa yang nak belajar tu just continue. Okay, kita akan buat hari-hari pukul 9 sampai pukul 9.30. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Syukur kepada Ilahi, dia semua dapat sihat lagi kan, dapat kita continue kelas malam ni. Mungkin ada kawan-kawan kita yang tak berapa nasihat, demam ke apa benda kan, kena hujan sikit dah demam kan. So jaga kesihatan baik-baik insyaAllah. Di masa PKP ni, duduk rumah baik-baik jangan keluar merata-rata sangat. Okay, so continue. Ini ada pendidikan STEM dekat Malaysia, Sains Teknologi dan Matematik, pembelajaran abad ke-21, PK21, tentang IR 4.0, AI dan juga IoT kan. Kalau dekat Jepun ke Korea ke, semua dia dah advance dah dengan benda-benda macam ni kan. Dia dah ke hadapan dah. Okay, so aku sudah dengar kamu nak tanya apa-apa ke? Hello. Aku semua dah senyap ni. Okay, introduction to flowchart. Macam yang semua orang tahu tentang simbol flowchart, bulat, empat segi, diamond dan juga bentuk arrow ni kan untuk sambung. So ini adalah latihan pertama yang kita dah buat sebelum ni dan kita dah bincangkan. So kepada yang tak pernah buat lagi, sila buat. Ini latihan dia. Kita tak cerita pasal ni, kita dah buat. Ini latihan 2. Okay, buat dia punya flowchart. Siapa yang tak buat lagi boleh buat. Ini latihan 3. Kita dah buat juga, dah bincang. Kita dah buat coding dia. Latihan 1, latihan 2 dan latihan 3 kita dah buat dia punya flowchart dan juga coding dalam bentuk block programming menggunakan Mblock Scratch punya software. Okey, ni latihan 4. Semalam kita ada discuss tentang dia punya carta alih. Okay, very easy, simple je, straightforward. Okay, so pada hari semalam, kelas yang ke-9 kita discuss tentang
latihan 5 iaitu tentang vending machine. Vending Okay. machine. So siapa yang lepas ni tengok vending machine tu, anda kena berfikir lebih sikit lah macam mana dia berfungsi kan. So lepas ni kita akan tengok mesin-mesin lain lah, apakah programming lain yang akan ada. Kita nak tengok lah tentang dia punya perisian dia. Okay, soalan yang kelima, siapa yang dah buat dia punya catat alih dia? Ada tak yang dah buat? Kan semalam kan kita dah bincang kan. Oh, kenapa tu? Seram kan? Entah. Dia punya lighting dia macam kurang sikit kan. Okay, tak apa. Okay, kita tengok dekat soalan nombor 5 ni. Ada tak adik-adik yang dah buat tentang catat alih? Okay. Soalan dia, sila buat catat alih untuk mesin layan diri. Jika RM3 dimasukkan untuk membeli jumlah air minuman berjumlah RM3. Pastikan air minuman akan keluar dari mesin layan diri. Okay, senang je. Okay. Bila kita masukkan duit tu, dia akan keluar, kita tekan air urin, dia akan keluar air urin. Apakah programming yang berlaku dekat mesin itu? Ada tak yang dah buat? Siapa yang dah buat? Yang dah try nak buat? Malam ni kita discuss, kita bincangkan macam mana flowchart dia. Kita buat lagi. Ada yang dah buat? Siapa-siapa yang dah buat? Ada siapa yang ada kat sini? Sekejap saya tengok. Fatimah Zahra dah buat? Ni ada Damia kat sini. Syafiqah, Sofia, Aisyah, Alia, Kristina, Rania pun ada. Dah buat belum? Ke tengok je? Okay, cuba buat. Kalau dah buat, okay good, alright. So kepada yang dah buat dan yang belum buat, kepada semua, okay, jom kita tengok jawapan bagi catat alih soalan nombor 5 ni, okay. So sekarang saya akan pass dekat Sir Syahir. Okay, Sir Syahir merupakan trainer, robotic trainer untuk Jazro dan juga Global MacX certified dari China untuk mengajar MacX punya training, MacX 2020 training. Okay, so tanpa masa kita pass ke Sir Syahir, silakan. Okay, ingat soalan dia. Okay, saya akan tutup ni, nanti Sir Syahir akan bagi jawapan. Kita bincang sama-sama, silakan. Okay. Hai, Assalamualaikum. Dengar? Dengar ke tak? Hello? Okay, dengar. Okay. So, latihan hari ni kita ada latihan yang kelima kan. So, sebelum tu saya pun memperkenalkan diri saya lah. So, nama saya macam Sir bagi tahu tadi. Nama saya Syahir Ahmad. So, boleh panggil saya Syahir lah. Saya juga merupakan salah seorang trainer di Jazro Robotic Academy lah. So untuk perbincangan kita untuk latihan yang kelima, ada yang buat dan ada yang tak buat lagi kan. Okay, so tak apa, yang tak buat lagi tu nanti lepas ni kalau ada latihan lagi lepas ni cuba buat dulu. Sebab latihan, kita bagi latihan adalah untuk buat, lepas tu kita bagi jawapan, kita boleh check. So dari situ kita tahu mana salah kita, so dari situlah kita belajar kan. Kita belajar daripada kesilapan kita kan. So mana-mana yang salah tu kita baiki, tu yang akan kita lebih ingat bila kita buat salah. Okay, so untuk vending machine ni, okay, dia adalah mesin layan diri kan. Macam kita tengok selama ni kita letak duit keluar air kan. So macam mana dia punya sistem nak menggerakkan mesin tu, macam mana mesin tu dia punya sistem lah, dia punya pergerakan dia punya flow dia. So ini saya nak tunjukkan lah macam mana dia punya proses. Dia punya apa ni, proses. Dia punya proses. Saya tak boleh nak share screen lah. Cik Zul, buka saya punya share screen.
Okay, so untuk 5.1 exercise 5 adalah untuk kita buat vending machine kan. Itu mesin minuman yang kita letak duit. Kita letak duit, lepas tu dia akan keluarkan minuman kan. Okay, so macam biasa flowchart, apa-apa flowchart pun semua jenis carta alih dia akan ada mula. Dia akan ada start. Dan lepas tu lepas start kita kena buat apa? Kita kena Masukkan duit. masukkan duit. Tak, kita kena masukkan duit. So bila kita dah masukkan duit tu, dia akan tengok duit yang kita masukkan tu dah cukup ke belum? Okay, faham? So maknanya duit yang kita letak tu dah cukup belum? Kalau cukup, kalau tak cukup maknanya duit tu akan naik balik ke atas. So kita kena top up lagi duit. Kita kena masukkan lagi duit sampai duit tu cukup. So kalau duit tu tak cukup, dah cukup, duit tu dah cukup, so kita boleh pilih air. Air mana yang kita nak, betul tak? Sebab dia ada bermacam-macam pilihan air kan. So kita boleh pilih air. Bila kita pilih air tu, bila kita dah pilih air tu, dia akan check air ni available ke tak? Ada ke tak ada? Dia ada stok ke tak ada stok? So seguna term tersedia lah kat sini. Maknanya available. Kalau dia tak available, so kita kena pilih air lain. Betul tak? Kita kena cari air yang available lah, yang ada stok. So bila ada air yang available, air tu akan keluar lah. Air pun dikeluarkan bila dia available. So bila dah keluar air tu, dia pun akan check duit yang kita bagi ada baki ke tak. So kalau ada baki, dia terus ke end lah, tamat lah. Kalau ada baki, so baki ni akan dikeluarkan baki. Gambar saya. Hari ke hospital le? Rumah dia lah. Belajar? Okay. So boleh nampak tak jawapan dia? Nanti saya kecilkan sikit. Sekejap. Terprint. Saya bagi tahu tu untuk kerja manusia. Kerja robot lain sikit. Kerja mesin tu. 5 wang. Okay, nampak tak? Jelas tak nampak? Okay, so kita akan mula. So bila kita dah masukkan duit, dia akan check duit cukup ke tak. Kalau tidak, kita kena tambah duit. Kalau dah cukup, kita boleh buat pilihan air. So kalau air ni ada stok tak? Available tak? Kalau available, air tu dikeluarkan. Kalau tak, kita kena pilih air lain. So lepas tu mesin tu akan check lah duit yang kita masuk tadi ada baki ke tak ada. Kalau ada baki pun dikeluarkan. Kalau tak ada baki, dia akan habis lah, tamat kali tu lah. Okay, faham tak? Besar kali. Sabarlah. Okay, kita. Okay, semua boleh salin lah. Kalau yang mana tak buat lagi dan yang mana yang dah buat tu boleh check. Sama tak? Nampak tak? Untuk yang kata RM3 tu, kalau kata nak letak yang RM3 tu, duit masuk RM3. So dia akan check dekat duit cukup ni. Betul. Kalau awak masuk RM1 tapi harga air tu minimum RM1.50 contoh kan. So dia akan check dulu, okey cukup tak cukup. Lepas tu harga air contoh RM1.50. Kalau masuk RM3 kena beli 2 lah, baru keluar 2 baru dapat RM3. Kalau harga satu air RM1, so tekan 3 lah baru RM3 tu habis. Okay, tu yang advance sikit lah. So basic tentang macam ni lah. Basic flowchart dia macam ni. Boleh faham tak semua orang? Oh nampak abang programmer dia. X sama dengan 3.
Cantik. Macam tu lah lebih kurang. Tu 5.2 Cik Saif. Okay, ada soalan? Tak. Right. Baik, alright, alhamdulillah, settle. Okay. Tak ada. Okay. Okay. So semua boleh faham Okay. Yang mana tak buat tu, cari dulu, nanti faham kan? Saya punya screen macam mana? Saya tak. Saya check. Nampak tu je. Betul. Okay. Okay, terima kasih. So, Sesiapa? itulah perkongsian daripada saya mana ni. Okay. So, semua diharapkan jaga diri lah untuk PKP ni. So, stay safe sebab kalau kita tengok pun Terengganu dah makin meningkat So, duduk rumah diam-diam. Nanti kalau kita nak raya boleh berjalan tu duduk rumah diam-diam. Okay, so jaga kesihatan, jaga diri masing-masing. Okay, so dekat tu saja perkongsian dari saya untuk malam ni. Okay, terima kasih. Alright, thank you, Syahir. So, alright, semua dah dapat jawapan dia. Settle. Nanti kita buat soalan nombor 6 pula besok Okay, so bila dah pergi ke latihan vending machine ni bagi saya, awak dah masuk ke level atas sikit lah. Bukan yang biasa-biasa lah kan. Dia kan simple nak sediakan sandwich tuna dengan air kopi ke apa kan. Ni dah level atas lah. Awak dah boleh tengok vending machine. Lepas ni cuba tengok mesin-mesin yang ada kat rumah. Contoh macam microwave, awak punya mesin basuh, macam mana dia boleh buat kerja. Kita tekan button je. Anything yang kita tekan button je, dia gerak. Dia boleh buat proses dekat belakang dia. Bukan satu je. Tekan A dia buat A tak. Tekan A dia buat A, B, C, D, E. Tahu-tahu je baju dah siap kering. Dia pusing, dia letak sabun sini, dia letak air, apa semua kan. Yang mana kompleks, yang mana yang simple, boleh tengok semua mesin yang ada dekat dengan kita. Okay, kita fikirkan macam mana programming dia. Apakah proses yang berlaku dekat mesin tu. Okay, boleh? Cuba perhatikan dan cuba fikir. Alright, so jawapan dah settle. Okay, so untuk online class, sebelum kita pergi ke sharing pada hari ini, macam biasa, siapa yang tak register lagi, boleh register. 12 April kita akan start insyaAllah hari Ahad depan. Okay, 50% off. Ni dia punya syllabus. 10 kelas yang adik-adik akan belajar. Lepas tu kita akan bagi 2 lagi kelas extra. Okay, dapat 12 kelas dengan harga 10 kelas. Lepas tu ni level intermediate gunakan M-Block software, program software. Okay, so ni robot yang akan digunakan. Nama dia M-Bot dan juga Scratch, programming software. Scratch ni robot yang dari MacBlock China. So agent yang sole agent dari Malaysia adalah pihak Telaga Biru Sdn Bhd. Pandai sikit je nak buat progress. Okay, so ni contoh kita punya block programming dalam kelas nanti akan Apa semua ini admin? Okay, untuk pengetahuan anda semua, insyaAllah hari Sabtu ni kita akan buat Facebook Live. Okay, so kita akan bersama dengan Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Negeri Terengganu. Okay, so kepada adik semua, siapa nak dengar tentang sejarah teknologi pendidikan di Malaysia, gerakan pembestarian sekolah. Siapa pernah dengar sekolah bestari? Sekolah bestari Malaysia kan. Lepas tu strategi pendidikan digital Kementerian Pelajaran Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, aktiviti apa yang SSTP yang tengah buat sekarang. Waktu-waktu PKP ni awak pun dah tengok, awak tahu tak tentang TV OK? Kan TV yang awak boleh belajar dekat rumah je. Kan, sementara tengah-tengah duduk kat rumah ni PKP ni. So ni semua siapa yang buat? Ni semua anda dipanggil sebagai, kalau dekat KPM tu BTPN. Kalau ke negeri tu dia akan panggil sebagai SSTP. Okay, so kalau boleh adik-adik semua boleh join hari Sabtu pukul 3 sampai 4 petang. Ajak mak ayah, cikgu-cikgu semua join. Nanti saya akan promote ataupun postkan poster ni di Facebook dan juga IG. Boleh sharekan lah, tolong sharekan kepada orang-orang lain. Untuk
tim Telaga Biru juga. Okay. Ini pun kita akan buat dengan pihak SSTP, KPM. Ya. Alright, so okay, kita ke penutup dia. Pada hari ni kita akan mendengarkan sharing dari siapa ya? Encik Hafiz kalau tak silap. Kita tengok sikit tentang MacX. Betul ke Encik Hafiz kan? Zul daripada Okay, right. tu yang program. Saya pass ke Encik Hafiz, boleh? Encik Hafiz merupakan pengurus untuk Telaga Biru Education bahagian stream. Okay. Yang uruskan tentang one of person yang akan uruskan tentang pertandingan robotik MacX 2020. Silakan tuan. Ready saja Cik Hafiz. Cuba test mic dulu. Cuba unmute dulu. Ini ke Cik Hafiz? Cuba cakap. Oh, orang Nakuden. Okay, Nakuden. Teruskan. Time untuk Nakuden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kuat sikit, mic dekat sikit. Okey, hari dengar tak? Okay. Alright, so hari ni kita share berkenaan dengan first saya nak share dulu. First of all saya nak berterima kasih kepada pihak Jazro kerana memberi peluang lagi sekali kepada kami untuk sharing bersama tim bersama pelajar Jazro. Alright, so hari ni kita akan share sedikit macam mana, macam adik belajar dekat dalam kelas ni lebih kepada flowchart. So sekarang ni kita boleh kembangkan apa yang kita nak buat menggunakan Mlock itu Scratch programming lah. So saya share dari sudut yang tu dan kita akan share sikit Max, tunjuk sedikit. Alright, so first saya nak share dulu screen saya. Zul tak boleh share screen. Tak boleh share. Okay, sekejap Alright dah. Okay, so basically ini contoh yang kita adik-adik boleh buat. Okay, dalam Mlock ni tak semestinya kita ada robot. Kalau kita tak ada robot, kita boleh belajar Scratch menggunakan sprite ataupun bentuk yang ada. Contoh ini salah satu contoh program yang saya buat yang kami di Telaga Biru kembangkan. Okay, ini merupakan salah satu permainan lah yang adik boleh buat selain daripada selain daripada buat animasi. Ini adalah salah satu contoh permainan di mana bola ni akan dimasukkan ke dalam gol dan dia akan paparkan gol. Alright. So tengok kat sini bila adik dah tahap yang agak bila adik dah faham flowchart, adik dah boleh kembangkan ke arah blocks programming yang sebegini. Alright. So saya tunjukkan. Alright. So saya tekan start. Right. So saya akan tekan spacebar. So bila dia masuk, dia akan keluar paparan gol. So gol. So sekiranya kat luar, dia kena ulang balik semula lah. Right. Ini contoh permainan yang adik boleh kembangkan. Ini semua pakai programming. Adik yang tentukan pergerakan bola ni dan bila disentuh mana yang akan gol. Kalau kita sentuh, kita nak set kepada warna lain. Contohnya kita nak set warna yang ni. Kita nak buat ni. Kita nak buat dia gol kan. Right. So sebab bila terkena tu, bila dia terkena warna coklat tu, dia gol. Itu berdasarkan kreativiti adik sendiri lah. So sekarang ni saya nak dia warna jaring ni yang gol. So bila saya pause, saya play, tak gol lah. So bila dia kena, baru dia gol. Itu salah contoh permainan yang adik boleh kembangkan lah. Right. So yang kedua, benda yang adik boleh buat ialah contoh. Ni contoh simple lah matematik yang kita boleh buat. Selain daripada asyik main je, why not kita kembangkan permainan tapi dalam bentuk pembelajaran. Alright. So yang ni kita buat panda ni untuk dia tanya kita operasi tambah.
Alright, kita boleh ubah nak buat operasi tolak apa semua berdasarkan programming kita lah. Okay, alright. So contoh panda ni, bila saya tekan dekat dia, baru dia keluarkan. Nombor ni akan keluar secara rawak ataupun random lah. So 3 tambah 10, so jawapan dia ialah 13. So betul dia akan jawab betul. So sekiranya ada jawab salah, contoh 5 tambah 4 dia jawab 11. So salah dan markah tidak dikeluarkan. So sekiranya betul, markah di atas akan bertambah 1. Berdasarkan kepada apa yang adik set kat sini. So itu contoh. Selain daripada games, adik juga boleh buat dari sudut pembelajaran dalam bentuk permainan. Alright. So selain daripada itu, yang ini tahap yang biasa. So saya nak tunjuk yang advance sikit. Alright. So contoh permainan yang lain adik boleh buat. Ini contoh lah. Ini kita guna software yang agak lama. Alright. So alright. So kita kalah. Alright. So alright, ni contoh permainan yang adik boleh buat. Ini simple je. Alright. Okay, so selain daripada tu, kita ada juga permainan yang lain yang adik boleh kembangkan. Contohnya kita main maze ataupun pagar sesat. Alright. So kat sini, sekiranya kita akan tekan start sebab kita dah set program dia. Bila kita tekan, kita akan gerakkan kucing ni. Di mana sekiranya dia langgar dinding hitam ni, dia akan mula balik pada tempat yang asal. So sekiranya anda berjaya, alright, so ni kita boleh programkan dia naik level to another level yang lebih tinggi lah. So sampai ke hijau akan naik level lagi, sampai ke hijau akan naik level lagi. So benda tu akan membuat adik lebih tertarik untuk buat game yang lebih mencabar daripada yang ni lah. Alright, paling advance yang kami kembangkan bersama dengan UKM ialah permainan matematik tapi dalam bentuk game tapi lagi advance pada yang tadi lah. Tadi tu just jawab je. Yang ini kita buat permainan di mana adik boleh pilih operasi apa yang adik nak, tambah, tolak, darab, bahagi. Contoh saya pilih tambah dengan tolak. So saya boleh pilih tahap easy, medium, hard. Okay, so saya pilih easy, saya pilih go. Alright. So kat sini ada 4 ekor siput dan kita siput yang warna biru. So adik kena jawab cepat supaya kita boleh berlumba dengan siput-siput yang lain. Contoh 20 tolak 2, 18. So sekiranya adik jawab salah, adik punya siput tak gerak. So adik kena jawab secara pantas, iaitu dari sini dia mengajar adik cara mencongak yang lebih cepat. Alright, kita belajar matematik, tambah, darab, bahagi, tolak dengan cara cepat. Ini salah satu cara yang adik boleh belajar tapi dalam bentuk permainan. Alright, so sekiranya menang, menanglah. Alright, itu contoh permainan yang adik boleh kembangkan menggunakan M-Block ataupun Scratch itu sendiri. Okay, untuk Max, saya akan share sedikit. Right. Okay, ni Max tahun ni, insyaAllah di Malaysia. Alright, tema yang sama akan digunakan untuk bersama dengan international. Alright, so ini adalah pencapaian kami sebelum ni yang saya cerita for the past 2 days. Yang sebelum ni. Okay, dalam Max kita ada 4 spirit ataupun perkara yang kita ketengahkan, iaitu kreativiti adik, teamwork, semangat berpasukan. Benda ni fun, menarik dan sharing. Maksudnya adik boleh berkongsi ilmu bersama rakan-rakan adik yang lain. Walaupun berbeza negara, berbeza bahasa. Alright. So, ni adalah salah satu daripada permainan yang kita ketengahkan, iaitu Max Starter, partisipan atau peserta berumur 6 hingga 16 tahun dan kita akan pecah kepada 2 kategori, iaitu sekolah rendah dan sekolah menengah. Satu pasukan 1 ke 2 orang dan mentor kami di kebangsaan kita strict pada satu mentor lah. Maksudnya mentor tu cikgu atau parents, adik-adik, ada ayah, ibu ayah adik lah. Alright, so dalam mainan ni kita ada tugasan yang kita perlu selesaikan. Alright, yang automatic independent mission ni adalah markah yang adik kumpul untuk markah adik sebagai satu pasukan. Dan di mana kat sini kita ada berbeza, iaitu manual alliance mission, iaitu adik perlu selesaikan tugasan bersama dengan pasukan yang satu lagi. Maksudnya di atas arena ni nanti, di atas litar ni nanti adik akan bergabung dengan salah satu pasukan yang adik tak kenal, baru kenal time tu sebab dia secara rawat digabungkan, satu biru, satu merah. Adik akan main lebih kurang daripada 4 round. So setiap round tu adik secara rawat sama ada merah atau biru. Alright. So ini adalah kit yang digunakan untuk tahun ni.
Right, so M-Bot adalah robot asas dia. Okay, so boleh dapatkan kalau mereka yang berada di Pantai Timur boleh dapatkan daripada pihak Jazro sendiri, atau di negeri lain boleh contact kami di Selagi Biru secara direct lah. Alright, so add-on pack ni adalah tools yang digunakan untuk adik selesaikan tugasan tadi. Dia membantu adik, ada remote control untuk adik buat adik punya pertandingan manual. Lepas tu kita ada tahun ni ada elemen baru iaitu smart camera. Smart camera ni maksudnya adik programkan robot tu supaya dia boleh scan ataupun dia detect bola tu, sekiranya adik baling bola tu dia boleh ikut bola tu. Maksudnya dia macam anjing, kita kena programkan dia supaya dia boleh ikut apa arahan kita. So smart camera ni salah satu elemen yang menarik tahun ni, memang best. Saya pun dengan tim dah explore dah benda ni, alhamdulillah. So elemen smart camera ni akan membantu adik di dalam data ni nanti. So 4 elemen ni adalah komponen yang penting dalam untuk sertai pertandingan pada tahun ni peringkat kebangsaan. InsyaAllah sekiranya PKP dan COVID ini dapat kita masalah ni dapat diselesaikan, kita akan buat perkembangan dan segala update dari masa ke semasa akan kita kongsikan kepada pihak-pihak seperti Jazro dan tim negeri-negeri lain jugalah. Alright, so ni this is the basic one lah about kita punya pertandingan. Dan kita ada lagi peringkat yang lain, cuma yang itu lebih kepada sekolah menengah dan ke atas lah. Alright, so sekiranya adik berminat, pada mereka yang berada di Pantai Timur boleh contact Jazro. Dan sekiranya adik contact kami, sebab di Pantai Timur Jazro will handle, akan uruskan bahagian Pantai Timur. So sekiranya ada apa-apa pertanyaan boleh hubungi Jazro. Dan saya amat berbesar hati untuk mengajar adik-adik untuk join kelas Jazro, di mana kelas Jazro ni sebenarnya membantu adik untuk salah satu cara untuk adik pelajari ke arah pertandingan sebenarnya. Alright, so hopefully apa yang saya share malam ni membantu adik-adik. Untuk yang tadi tu, program tu, adik boleh explore lagi. Instead of kita buka YouTube, kita tengok game saja, why not kita buka dalam YouTube banyak tutorial ataupun contoh-contoh permainan ataupun projek yang adik boleh buat. Contohnya macam animasi cerita. Macam hari tu salah satu kawan kita daripada negara India tunjuk kita cerita pasal Aladdin contohnya. Kita boleh buat, tak ada masalah. So bila adik dah mahir flowchart, adik dah boleh buat program dan adik boleh teruskan lagi kembangkan kreativiti adik. Alright, so sekian saja daripada saya. Okay. Terima kasih banyak. Okay, alright. Terima kasih Cik Nakudin. Alright, alhamdulillah. Okay, faham adik-adik? Serba sedikit lah tentang pertandingan Robotik MacX 2020. Okay, so okay, thank you very much. Next, mungkin kalau Mia nak share sekejap. Tadi Mia nak share something. Hi Miss Mia from China. Dah tak ada. Tadi ada. Dah tak ada. Okay, besok lah aku dah share. Dia nak share pasal online class make blog. Dah tak ada dah. Ni siapa ni? MacX Ashiro. Oh, okay. Bukan dari MacBlog Kau ada wakil MacBlog lagi ke? Okay, bukan. Okay, right. So, okay, baik, sama-sama. Cik Nakudin. Jazakallah. Alright, so itu je untuk malam ni. Okay, adik-adik. 9.45, 40 lebih. Alright, so kita jumpa insyaAllah esok. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Okay, so kita ambil gambar. Okay, ambil gambar. Sebelum kita tutup majlis. Sekejap saya readykan. Tutup sekejap. Okay, memang tengok sini. Oh, ada 2 page 30 orang je. Okay, ready. Mana? Okay ni. 1, 2. Gambar gelap lah. Okay, 1, 2. Set. Mulanya. Yang Tak ada tengok ni lagi. Page 2. Okay, page 2 pula. 1, 2. Alright, thank you. Oh yeah, we have Mr. Manish from India. Manish, you have something to say, Mr. Manish? Maybe tomorrow. Mana dia? Tomorrow lah Manish Okay, jom kita tutup majlis. Okay, jom kita jumpa lagi besok insyaAllah. Besok kita akan buat untuk latihan yang ke-6. Alright, so kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan salawat. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'asna insan la fi yuslillatin amanu. Ya, terima kasih kepada semua. Nanti kita jumpa lagi besok pukul 9 malam. Okay? Alright. Bye-bye. Assalamualaikum.